bawa masuk barang daripada Indonesia ke Malaysia. Oh, Indonesia ke Malaysia? Ya, Indonesia ke Malaysia. Macam contohnya kalau orang tu nak berniaga, contohnya sebelum ni macam orang kata lubuk barang China kan. So saya lubuk Indonesia. Oh, okey. Betul-betul. Selalu saya dengar lubuk China, lubuk China. Betul. Sekarang ni lubuk Indonesia. Jarang orang dengar kan? Ni lubuk Indonesia. Bermakna siapa yang nak berniaga pergi ke Indonesia tu, yang tak tahu cara dia macam mana, boleh cari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita dalam segmen yang pertama. Seperti biasa, podcast Dr. Aizul Ammar, kita ingin cuba bawa kisah-kisah menarik daripada pelbagai bidang, berbagai sudut, berbagai industri. So, kami percaya setiap individu ada kisah mereka sendiri. So, what is your story? So, hari ini kita ada Puan Nurul Afzan daripada Sampuah World yang akan kongsikan sedikit yang saya rasa agak menarik. So, Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ya, selamat datang. Terima kasih kerana kerana sudi menjadi tetamu kita. So, untuk permulaan, supaya semua orang tahu, viewers pun dapat tengok, boleh terangkan sikit tak apa bisnes yang Nurul buat? Bisnes yang kita buat sebenarnya import transport. Transportation lah, import. Macam import tu macam kira untuk bawa masuk barang daripada Indonesia ke Malaysia. Oh, Indonesia ke Malaysia? Ya, Indonesia ke Malaysia. Macam contohnya kalau orang tu nak berniaga, contohnya sebelum ni macam orang kata lubuk barang China kan. So saya lubuk Indonesia. Oh, okey. Betul-betul. Selalu saya dengar lubuk China, lubuk China. Betul. Sekarang ni lubuk Indonesia. Jarang orang dengar kan. Ni lubuk Indonesia. Bermakna siapa yang nak berniaga pergi ke Indonesia tu, yang tak tahu cara dia macam mana, boleh cari saya. Menarik. So ada kelas lah ni? Buat seminar-seminar juga? So far tak ada. Saya memang tak ada buat kelas. Selama ni memang kebanyakan siapa yang kenal pada kawan-kawan, diorang akan cari. Itu Nurul dia buat barang shipment pada Indonesia. Bolehlah kau nak tanya. So orang akan cari macam tu. Belum berkesempatan untuk buat kelas. Mungkin mana tahu ada partner kan nak buat kelas kan. So okey. So bisnes dia adalah lebih kepada ambil barang daripada Indonesia. Kemudian dihantar ke Malaysia. Ke sini. Contoh macam dia bukan fokus pada orang untuk berniaga saja sebenarnya. Contohnya lah, contoh Aziz nak pergi bercuti dekat Indonesia. Lepas tu pergi dekat Tanah Abang, kita famous dekat Indonesia Tanah Abang. So pergi dekat sana, Tanah Abang tu dekat situ sebenarnya supplier-supplier kat situ pun akan cakap kalau barang tu melebihi daripada berapa yang sepatutnya kita nak bawa kan. Contoh kita ada bagasi 20 kilo kan. Kadang-kadang kita timbang tak cukup. Tak apa, saya ada ekspedisi yang boleh digunakan. Nanti bisa hantar ke sana. Gitu. Jadi nanti supplier tu sendiri akan pergi ke ekspedisi yang biasa diorang kenal. So itu tempat saya. Jadi mereka akan pergi hantar barang kat situ dan akan shipment barang tu ke sana. Saya yang akan declare kat sini dan saya akan buat penghantaran door to door area Lembah Kelang. Macam so mereka tak cukup barang ke apa kan. Bukan fokus pada peniaga sahaja. Orang yang biasa pergi shopping tak cukup nak bawa, boleh hantar dekat tempat kita. Menarik. So tak payah kepada orang yang pergi bercuti ke Indonesia selepas ini, tak perlulah pening kepala. Alamak, baggage lah kan. Dia boleh hantar. Tapi itu satu. Yang kedua, mereka yang ingin buat perniagaan. Ya, betul. Dah lama ke memang industri lubuk daripada Indonesia? Macam saya dah dalam bidang ni lebih kurang 17 tahun. Oh, dah lama dah. Daripada tak kahwin sampai dah kahwin. Dah ada anak, memang hampir 17 tahun dah saya handle untuk barang-barang macam ni. Kalau tak keberatan, apa produk Indonesia yang popular dia bawa masuk ke Malaysia? Kalau macam tahun lepas tu famous lato-lato. Oh, yang tik-tik-tik yang yang bunyi-bunyi tu kan, lato-lato. Memang ada satu customer ni, dia dekat belah utara tau. Dia mau ambil 200 guni, 300 guni buat masuk lato-lato tu. Oh, itu memang lato-lato daripada Indonesia yang kita main-main tu. Saya ingatkan itu local made ke? Kalau China tu saya tak pastilah, tapi memang masa tu memang kita punya tempat tu, kontainer kita memang sentiasa masuk lato-lato tu.
So ni lah orang yang bertanggungjawab membawa lato ke Malaysia lah mungkin ni. saya dah ada orang lain tu tak pastilah. Tapi saya memang masuklah lato-lato. Tapi saya sendiri tak bagi anak saya main lato-lato sebab bahaya kan. Tapi anak saya main. cuma lato tu dia banyak style sebenarnya. Ada lato-lato yang dia boleh berpusing, ada lato-lato yang macam safety sikit. Ada lato tu yang dia pakai macam tali ke pun ada juga pun. So apa yang Nurul buat, Nurul ada syarikat daripada Indonesia supplier, gunakan your service, satu hantar ke sini di utara lah. Yang lato-lato tu lah utara. Tapi kita semua sekitar ni kita buat untuk lokal Lembah Kelang semua kita door to door lah. Cuma kita ada customer luar daripada Lembah Kelang, luar negeri lah kan. Lusta, utara, semualah kita buat penghantaran barang. So katakan ada orang berminat nak bawa, katakanlah kan kita ada sekarang lubuk daripada China kan, bawa barang daripada China. So katakan ada ahli perniagaan kata naklah bawa barang kepada Indonesia ke Malaysia. Nombor satu, adakah barang di Indonesia tu trustable? Adakah mereka dipercayai? So dia sebenarnya kena cari siapa yang handle sebenarnya. Siapa yang handle tu, itu yang perlu, yang paling penting. Sebab orang yang bawa masuk barang tu dipertanggungjawabkan. Kalau dia nak minta kita yang cari supplier, kita akan bantu cari supplier. Nurul boleh buat lah, boleh bantu? Boleh. Boleh. Kita akan kira supplier mana yang tadi, contohnya craft. Makanan, bakery, loyang. Sekarang famous. Sekarang kontainer saya banyak bawa masuk barang loyang. Sebab orang lebih suka buat bakery kot sekarang kan. So banyak loyang kan apa semua memang saya bawa masuk kan. So macam pakaian, perfume, furniture, apa lagi spare part, semua barang yang ada dekat yang kita gunalah. Contohnya furniture, spare part, pakaian, makanan, minuman, apa yang semua ada. So boleh dah 17 tahun, boleh tak saya katakan hampir banyak barang di Malaysia dibawa daripada Indonesia adalah ada sentuhan tangan? Ada yang memang kira peniaga-peniaga usahawan saya yang dah memang berjaya menggunakan khidmat shipping kita. Daripada dia memang small, kira kecil barang 2-3 karton, 4 karton, sekarang dah besar, dah bertapak dengan besar kat Malaysia ni. Ada menggunakan khidmat kita. Okey, menarik. Okey. So kita dah faham bahawasanya proses bawa pengantaran daripada Indonesia ke Malaysia, Nurul boleh bantu daripada segi macam mana perjalanan dia. Betul. Kalau ada yang berminat lah. Itu yang satu set. Alright. Now, kenapa pentingnya ambil di servis rather than diorang pergi straight? Sebab dia sebenarnya macam ni. Siapa yang nak pergi straight tu tak ada masalah. Kalau betul-betul dia ada trusted yang betul-betul dia rasa ni kan. Cuma sebenarnya kalau dia sebenarnya nak bisnes ni, kalau kita tak pergi sana pun boleh. Tapi ada orang macam saya yang perkenalkan supplier. So kita akan bagi dia kontak sendiri dengan supplier tu, berkomunikasi dengan supplier tu. Lepas tu nanti supplier tu akan confirmation dengan kita balik. So untuk pembelian tu pun boleh melalui kita. Kita boleh bantu benda tu semua untuk berkomunikasi apa semua. So next time orang kata dia just order by online je. Contohnya kalau dia nak pergi mungkin kos. Mungkin ada peniaga anak-anak muda. Contohnya kadang-kadang sekarang yang famous student-student. Yang nak berniaga pakaian yang dalam kuantiti yang kecil. Sebab dekat Indonesia sekarang diorang dah tak buat barang-barang yang besar-besar kuantiti tau. Lebih kepada 6 pieces dah burung. 10 pieces dah burung. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak muda yang baru nak bertapak, setakat nak ambil 20 pieces kan. Boleh? Boleh. Dia tak ada minimum ke? Dah tak ada minimum. Dulu memang ada minimum. Sekarang dah tak ada minimum dah. Memang sekarang dalam kuantiti sikit pun boleh berniaga. So daripada dia nak pergi kos hotel, kos flight apa semua kan. Makan, minum apa semua kan. Better dia menggunakan khidmat kita. So nanti kita just online je, dia akan hantar barang. Kalau nak minta sampel, macam tu. So kira tak ada masalah lah. Menarik. So kira percayalah. So saya selalu ada pendapat ataupun pandangan ataupun I always thought that macam nak berniaga ni ada minimum quantity lah, nak ambil container. Sekarang dah tak ada. Sekarang ni macam quantity yang small lah. Sebab diorang pun nak teruskan. Kalau dulu ada distributor kat sini lah yang ambil dengan, tapi sekarang dah tak ada. Sebab diorang pun nak meneruskan. Bila dah COVID ni, banyak orang kata orang dah tak ada buka kedai tau. Diorang online di rumah. Bila online rumah, tak salah pun diorang buka kuantiti yang kecil. Sebab ramai sebenarnya diorang boleh bantu. So sekarang ni Jakarta tu, memang semua supplier memang buat kuantiti yang small. Memang kuantiti yang kecil supaya kita boleh belanja.
Sebab kalau menggunakan khidmat kita, kalau mereka menggunakan online, just diorang call ataupun WhatsApp dengan supplier, nanti just dia barang nanti ke kita dalam kuantiti, kalau minimum charge pun tak mahal pun. Minimum charge kita dalam around RM150 untuk dalam kotak yang kecil. Minimum charge daripada diorang nak pergi naik flight, Dan ni door to door lah kan? Door to door lah kita. Dia tahu-tahu dia sampai depan rumah lah kan? Macam perfume 100 botol, 200 botol, boleh, tak ada masalah. Boleh ambil. Kita boleh kenalkan siapa supplier yang kita trust lah. Yang kita Menarik. So kepada mereka yang ingin mungkin nak try, so dia nak ambil cost yang minima, tak nak ambil risiko, I think they can just start with small numbers. 50 pieces pakaian, boleh. 100 botol perfume boleh, tak ada masalah. So Lato-Lato was the hype last year. Lato-Lato last year lah. Tak silap last year lah. Malaysia ni suka sangat benda-benda viral ni. So what is the hype now? Apa benda yang sekarang tengah trending? Sekarang ni kalau tak silap saya, Lato-Lato pula, jelly ball. Jelly ball sekarang tengah viral kan. Makanan tu kan jelly ball tu. Makanan tu yang jelly ball tu. Jadi dia punya flavor tu memang sekarang kita banyak masuk lah. Daripada Jakarta, daripada Indonesia tu shipment memang diorang masuk Nutrijal tak silap saya. So benda tu sejenis flavor tau. So flavor tu diorang gunakan untuk buat jelly ball, whatever lah, jelly ke, agar-agar ke apa, dia sejenis flavor. Macam agar-agar punya flavor tu. Sekarang memang tak, sekali masuk 500 carton, 200 carton. Banyak. Ya, banyak. Setiap minggu. Okay, kalau siapa nak boleh lah kan. Kita bincang. So alright. So antara itu yang menarik tentang perniagaan. So now kita nak tanya sedikit. So dalam 17 tahun berniaga, alright, apakah cabaran? Okay, cabaran tu sebenarnya banyak cabaran tu. Dari segi macam sebelum saya berkecimpung dalam bidang ni, saya pernah ada business partner. Business partner sebelum saya sampai ke tahap ni lah, saya ada business partner. So cabaran ni macam saya cakap kira kepercayaan lah. Dari segi macam agreement, saya culas dekat situ. Okay, kita tarik sebentar. Alright. First kali Nurul berniaga sendiri. Berniaga sendiri. Tapi sebelum berniaga sendiri, Nurul ada partner. Ada partner, betul. Alright. So masa dengan partner itu, cabaran itu datang masa bersama partner, betul? Bersama partner. Sebab kita tak ada agreement, kita tak ada surat hitam putih. Okay. So bila tak ada surat hitam putih, segala kiraan apa semua tu tak betul. Berapa dia bagi, berapa kita dapat. So benda tu bila tak ada surat agreement, jadi dia yang kontrol kita. Ibarat kita ni orang bawahan dia. Macam tu. So macam kita tak ada hak untuk keputusan. Jadi macam kita tak ada surat hitam putih. Lagi bila melibatkan tax kan. Bila yang jadi problem yang saya boleh bergerak sendiri tu, bila saya dapat surat daripada SCDN untuk tax apa semua. Sebab sebelum ni kita tak ada buat benda tu. Kan. So bila tak ada buat, jadi benda tu bila kita isukan pada partner tak setuju. Jadi macam-macam isu yang berbangkit lah. Isu yang itu, ini apa semua yang saya rasa saya tak boleh. Pandangan daripada orang-orang keliling saya kena bergerak sendiri. Saya tak boleh berada dalam kelompok dia. Saya kena bergerak, bangun, kena betul-betul sendiri keluar daripada tempat dia. Alright. So saya rasa antara benda kita nak share tips ni kepada semua usahawan supaya usahawan dapat juga belajar lah daripada kisah-kisah ini, kisah kejayaan. So kalau kita tengok kisah yang kita bincang kan, yang diperkatakan tadi, nombor satu, dulu ada masalah dengan partner. Betul. Alright. Saya rasa semua ni penting lah untuk semua di kat luar sana. Macam mana nak cari partner yang betul ni? Itu bila kita hanya tahu partner tu betul tak betul bila dah lalui lah. Ya, betul. So antara perkara yang jadi masalah bila kita tak tahu partner tu betul tak betul, kita lalui, mula-mula kita percaya. Betul. So bila kita percaya, kita ingat semua jadi bagus lah. Lepas tu kadang-kadang bagusnya orang kata kalau kawan lah, kalau ni kawan baik, kita ambil kawan baik. Kalau tak ada duit tak apa, bila ada dapat duit ni lah mula berlakunya masalah, right? Itu yang pertama. Yang kedua, bila dah jadi ni pula agreement tak ada. Betul. Alright. So masa pada awal tu memang purely trust lah. Tak nak ada agreement. Betul, saya memang trust. Memang tak ada apa-apa surat agreement. Bukan pada partner je. Ini pada customer kita yang besar-besar yang masuk dengan kita pun, bila buat satu job dengan kita pun kita ada kontrak. Especially yang customer yang besar lah, yang ada nama. Kan? Sepatutnya kita kontrak sebab kita deal dia punya produk tau. Bukan produk lah, kita deal dia punya barang daripada sana ke sini.
menggunakan shipment kita. So bila menggunakan shipment kita tu maknanya kira macam kita sepatutnya ada kontrak. Bila kita tak ada kontrak, bila-bila masa dia bericau. Itu yang berlaku dekat diri saya. Kita dah buat daripada A sampai Z, dah pas benda tu. Kalau bahasa Indonesianya pas. Bila dah pas tu, tiba-tiba bila dia rasa tak okey dengan servis kita, alah baru sekali je tak okey. Pap dia boleh keluar. Tak, sekarang ke tak? Saya tak tahu. Saya mungkin nak pandang daripada adakah kontrak kepada company besar tu tak buat? Sebab Nurul takut kalau Nurul bagi kontrak nanti dia kata alah kamu ni fasih sangatlah saya ambil. Adakah pasal takut hilang customer atau tidak? Nak kata takut hilang customer sebab kalau katakan kita tak nak kontrak dengan customer ni kan ada banyak sebab lah kan. Adakah purely sebenarnya bukan tak ada nak buat, cuma tak terfikir. Bukan tak nak, dia tak terfikir pun nak kontrak. Sebab saya tahu dia akan masuk dengan kita, akan buat benda sebab kita trust, sebab kita jaga barang dia. Sebab barang dia kira barang yang orang kata barang yang sangat sensitif jugalah, sebab dia perfume kan, perlu ada yang dah biasa buat produk dia. Sebab saya dah buat produk dia pun dah lama. Saya tercakap pula perfume. Tapi perfume tak ada masalah, tak ada nama brand. Kan. So kira dia dah trust. So tahu dia akan dengan kita menggunakan, sebab kita tak ada masalah dari segi servis. Cuma kita ada masalah dari segi benda lain lah. Bukan servis so far kita tip-top lah kan. Okey lah servis kita so far. Tak ada masalah. Saya sendiri yang boleh balas dengan customer. Tak ada masalah. Pukul 10 malam, 12 malam, 9 malam saya layan. Saya tak ada timing. So ini antara kelebihan Nurul berbanding dengan kompetitor lain. Saya tak minta, kadang-kadang customer pun tak tahu siapa saya. Sebab saya bila customer tanya barang, sebab nombor ada di kad, ada ni semua ada nombor. Dekat lori pun ada nombor kita. Jadi dia call, saya jawab je. Saya tak kata saya owner, tak. Saya tak akan jawab benda tu. Dah 17 tahun saya berada dalam bidang ni. Tapi ramai orang yang nak berniaga ni kadang-kadang dia nak cari orang yang dipercayai tu yang paling susah tu lah. So apa benda yang common orang selalu scam benda ni maksudnya macam ni tu? Selalunya apa kata kenapa orang takut untuk bawa import ke Malaysia ni? So apakah rintangan yang kuat? Selalunya mereka tak deliver. Dia bukan takut macam barang hilang, barang rosak. Contohnya mungkin takut ejen tu pun berkomunikasi dengan ejen sana tak bagus. Situ pun boleh jadi satu scam tau. Okey, kau masuk barang macam ni, sampai sini barang tu tak payah semua. Nanti kat sini yang salah. Boleh jadi juga macam tu. Contohnya benda tu kadang-kadang contoh ni, saya ambil satu contoh lah. Kita order satu carton. Okey. Ini yang buat customer hilang percaya. Kita order satu carton. Tiba-tiba sampai sini betul satu carton. Buka sepatut 50 pieces. Ada 40 pieces. Siapa yang salah? Ejen tu yang salah. Macam mana? Macam saya sendiri, macam mana saya nak atasi? Okay, first starting kalau kita terkena, kita ganti rugilah. Sebagai kita tak boleh elak. Sebab itu dah kesilapan kita. So nanti nextnya kita berjaga-jaga dengan supplier tu. Supplier ni kena berhati-hati. Banyak berlaku benda macam tu. Kan? So untuk nextnya juga kita kena inform juga dengan customer. Kena berhati-hati dan kita tak ambil tanggung segala risiko 100%. Contohnya lah kalau barang dia hilang, mungkin kita boleh ganti. Tapi tak boleh 100%. Mungkin 50 dia, 50 kita. Jadi sama-sama ambil tanggungjawab. Tak boleh 100% letak kat atas kita. Bila kita letak atas kita, costing lah. Senanglah customer. Tak boleh juga macam tu kan. Cuma macam customer ni apa-apa komunikasi je. Bila berada dalam bidang services ni, yang penting, paling penting, komunikasi. Customer ni dia nak tanya barang contoh, Puan barang dah sampai tak? Dah sampai. Sorry lah, saya banyak customer Indonesia. Jadi komunikasi saya tu banyak Indonesia. Orang confuse kadang-kadang saya ni orang Malaysia ke orang Indonesia. Kadang-kadang kalau di sana supplier pun bilang, kamu ni orang Malaysia atau orang Indonesia? Sampai begitu. Jadi macam so kalau orang Indonesia pun tak boleh detect betul lah tu. Kan. Jadi macam komunikasi tu kadang-kadang bila customer tanya tu, jawapan saya tergantung pada customer tu. Bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Gitu. Jadi macam servis yang paling penting jawab setiap kali customer tanya. Customer sebenarnya nak jawapan je. Kita kena jaga. Salah dia ke, salah kita ke, kita punya salah tu kita tak nombor 2. Salah customer tu kita kena jangan terlampau nak ambil berat sangat. Kita slow bercakap dengan customer supaya customer rasa dia tu terpelihara. Customer nak macam tu je. Itu yang saya punya cara. Servis saya yang boleh mana customer yang suka menggunakan khidmat saya. Diorang pun tak tahu saya siapa. Saya tak pernah kata kalau diorang hantar tanya barang, saya jawab je. Pukul 9 saya jawab. So baik tu Puan Nurul ada company yang besar
million dollars company. Nurul juga ada company syarikat yang sekecil-kecil satu kotak lah. Ada. So tak ada perbezaan antara semua pelanggan. Tak ada. Saya layan customer saya semua sama. Tak ada customer tu kecil. Macam mana saya sendiri pun melayan orang yang berada di saya walaupun saya berada di atas, saya melayan orang yang berada di sini tetap sama. Kalau orang kenal saya, orang akan tahu Nurul siapa. Macam mana saya. Saya tak ada meletakkan label. Prinsip saya adalah rumah sama nanti balik. Kain pun sama, betul tak? Rumah kita balik pun, kalau kita mati rumah yang sama. Kalau kita kain baju kita pun sama. Betul tak? Tak ada ubah pun kau dah mati nanti kain kau colour merah. Tak pun kan. Jadi saya tak meletakkan label yang siapa saya berada di atas, tak. Saya nak orang berada di sebelah saya ni selesa berkawan dengan saya walaupun dia berada di bawah. Jadi dia takkan rasa, oh saya tinggi rasa nak segan. Tak payahlah. Tak, saya bukan macam tu. Adik-adik saya pun kenal saya macam mana. Tapi daripada Indonesia adalah daripada Jakarta, betul? Betul. Daripada sebenarnya bukan daripada Jakarta je. Seluruh Indonesia. Bermakna kalau barang tu daripada Bandung, daripada Tasik, yang famous Bandung, Tasik, Medan pun dia, walaupun Medan dengan kita tak jauh kan, tapi still menggunakan kita. Sebab apa? Sebab sana nak kumpulkan barang untuk jadikan satu kontainer susah. Jadi diorang akan transit. Macam kita Terengganu kan, Kelantan, macam itulah. So kalau Bandung dia akan transit pergi ke Tanah Abang. So akan ada transportation daripada Bandung pergi ke Tanah Abang. So barang ni boleh merata je. Tasik, Bandung, Pekalongan, Solo, semua boleh. Kita bagi sama idea. Apakah bisnes yang boleh dibawa masuk ke Malaysia? Handbag, baju, baju kanak-kanak, pakaian lah, kita ambil garment lah. Garment ni dia semua boleh. Kalau garment orang tahulah garment tu apa. Kan? Benda garment semua benda boleh. Pakaian apa kecuali batik. Batik tak boleh. Batik tak boleh. Batik salah dari segi undang-undang. Ini benda baru betul saya. Batik tak boleh. Sebab kita memang Indonesia selalu gaduh kan, di batik tak boleh. Batik tak boleh. Batik tak boleh. Batik salah. Plekat boleh. Plekat pun kita buat masuk. Plekat boleh. Batik tak boleh. Batik salah undang-undang. Batik memang tak boleh. Sebab kita tak silap dekat kita memang ada guide lah untuk batik memang tak boleh. Dia nak lebih kepada kita punya produk kita punya sendirilah. Macam tu. So craft tangan, perfume, buku, makanan, apa lagi semua apa benda yang ada dekat sini semua boleh. Tak ada yang tak boleh kecuali saya tak boleh masak beras, perlukan AP, motor, kelapa yang ada perlukan AP lah. Yang perlukan AP, yang macam tu tak ada masuk. Macam yang lain so far boleh masuk, cuma kena ada kelulusan lah. Ada kelulusan KKM, ada kelulusan KNN, apa semua benda tu lah, supporting lah. Masuk kita tapi kena ada supporting. So saya boleh rumuskan kepada sesiapa peniaga di luar yang ingin berniaga dan bawa barang daripada Indonesia ke Malaysia, Puan Nurul insya-Allah boleh bantu. Boleh. Macam contohnya lah saya bagi sekarang ni famous jugalah untuk apa ni? Souvenir wedding. Sekarang ni tengah-tengah hot tau. Yang berbentuk craft tangan anyaman. Anyaman yang anyam kan? Anyaman. Sekarang tengah famous sebab banyak customer saya yang memang buat masuk anyaman. Lagi ni nak Ramadan. Saya sendiri pun masuk juga untuk bagi gift Ramadan. Saya sendiri pun masuk juga untuk gift Ramadan. Bob untuk apa yang tak kuih raya. Dulu orang bagi hamper kan? Sekarang tak payah pakai hamper. Sekarang buat anyaman je. Saya ada top selected supply yang bagus. Yang boleh saya suggestkan siapa nak buat souvenir wedding. Tapi cuma wedding, kalau benda yang berkaitan dengan event, saya suggestkan masuk 2 bulan awal. Sebab kita tak tahu risiko kapal delay, proses penghantaran barang, lagi Sabah Sarawak kan. Sabah Sarawak saya boleh buat, tapi untuk penghantaran barang tu akan jadi lama sikit. Sebab Sabah Sarawak pun proses dia sama daripada Jakarta ke Malaysia, menggunakan kontainer. Kecuali kalau pakai servis JNT, dia pakai flight, tak ada masalah. Okay, menarik sebab satu ketika dahulu saya ingat lagi masa orang kahwin ni memang bawa pada Indonesia lah. Kad kahwin yang keras tu yang tak payah, boleh. Sekarang nak buat semua kita bagi je contact number supplier yang selected, bagi design, guna kita punya perkhidmatan. Tak ada masalah. Boleh. Alright, sekarang saya tuan-tuan kita berhenti rehat untuk segmen pertama, kita kembali untuk segmen kedua. Hai, kita kembali ke segmen kedua. Yang tadi kita dah tahu Nurul punya syarikat.
Tapi kadang-kadang kita dalam macam dia panggil the tip of the iceberg lah. Orang nampak atas je. Tapi orang tak nampak bawah tu kan. Macam mana start. Orang nampak berjaya je, jutawan je, projek je, tapi dia tak tahu macam mana mula. So kami berharap dengan podcast ni kita memberi inspirasi lah kepada semua. Bukan ni, saya harap Nurul dapat kongsi lah ya. Sejujur yang boleh. Bukanlah bukan aib kan. Bukanlah kan. Tapi kita nak tahu. So masa Nurul sebelum start buka Sampua World ni, bagaimana mula-mula start? Adakah bekerja dengan sendiri? Okay. Sebelum ni saya bekerja dengan orang. Dalam industri? Industri yang sama. Okay. Sebelum ni memang saya banyak kerja lah. Macam-macam kerja saya buat. Sebab saya bekas graduate course Fashion and Design. Fashion and Design? Saya Fashion and Design course kan, jauh kan. So lepas saya habis belajar study, saya memang kerja dekat butik. Okay. Ikut dululah, ikut industri juga lah. Ikut industri jugalah, lama jugalah. Setahun, 2 tahun macam tu lah. Sejak manik, saya ambil tempahan baju wedding. Saya buat jahit kasut, manik, beg, apa semua. Memang itu bidang saya. Memang manik, memang minat Memang saya tak tailor menjahit. Saya tak tailor menjahit walaupun saya ambil confession. Saya tailor jahit manik. Bagi je saya boleh. Jahit manik dekat baju, jahit manik dekat kasut, semua saya boleh buat. Memang itu memang kerja saya. Lepas tu saya kerja macam-macam. Pernah kerja workshop, spare part kereta, pernah kerja 7-Eleven, pernah kerja kumon, marking, pernah... Memang tak memilih kerja lah ni? Saya seorang yang tak milih kerja. Saya boleh kerja asalkan menghasilkan duit. Tak kisah. Saya pernah kerja kerja manik, 7-Eleven, kerja klinik, makin kumon, macam-macam lah saya kerja. So, sampailah last saya kerja dengan company spare part workshop kereta. Saya admin kat situ lah, Kerani. Saya di situ, lepas tu company tu dah macam problem sikit lah kan. Jadi saya ada someone yang ajak saya bekerja lah dalam bidang ni lah, bidang import transport ni kan, tapi bahagian warehouse. So saya berhenti, saya kerja dengan dia. Asal saya kerja dengan company Malaysia lah, Malaysia. Lepas tu yang dia, company Malaysia ni dia buat job Indonesia. And then tak serasi. Tak serasi saya berhenti. Saya berhenti, tapi yang partner yang Indonesia ni dia tengok saya boleh buat kerja lah kot kan. Jadi dia tarik saya bekerja dengan dia. Di situlah bermulanya hitam, orang kata. Ada kenangan manis, ada kenangan pahit. Segalanya bermula di situlah. Bermula di situ. So kerja dengan yang Indonesia punya Indonesia lah. Kira partner tu lah kan. So dia suruh saya buka company. Dan situlah bermulanya saya buka company, menggunakan nama saya pemilik tunggal sebab dia foreigner di Indonesia. Jadi semua income masuk dalam company so, tu masa lah. saya reverse sebentar. So masa Nurul buka company ni, milikan tunggal nama Nurul seorang? Nama saya seorang. So Indonesian yang partner tu dia adalah partner? Dia tapi nama tak ada? Nama tak ada. Dia menjalankan menggunakan nama saya. Dia bukan partner lagi sebenarnya. Kalau orang kata partner lah, tapi macam silap je partner. Sebab apa? Saya tak ada menggunakan, saya tak ada capital lah, tak ada modal yang kat situ. Sepatutnya ada cara jalan yang boleh buat menggunakan nama saya. Ada persen, betul tak? Persen kan? Tapi silap saya tak. Lama, makan belas tahun jugalah saya handle. So saya nak cuba fahamkan. So Nurul ni pemilik syarikat ke pekerja syarikat sekarang? Jadi pekerja syarikat lah. Tapi sebenarnya tu, tapi syarikat tu milik Nurul? Ya betul. Dia menggunakan, itu kesilapan saya. Saya tak demand dekat situ. Jadi benda tu berterusan. So dia bayar Nurul gaji? Bayar gaji. So kalau katakan profit tu memang 100% dia, Nurul makan gaji lah? Ya. Tapi nama syarikat Nurul? Ya, betul. Kenapa? Saya pun tak tahu kenapa. Benda tu berlarutan makan 10 tahun, 11 tahun jugalah. Lama. Kan? Lama kan? Okay. So kita tak ada kredit SP. Kan? So orang ingat. So dalam tempoh tu saya belajar berniaga sendiri bersama suami saya. Saya berniaga pakaian, saya berniaga mana cukup gaji kan? Kan saya berniaga, so saya dapat income dekat situ tau. Saya berniaga, saya buat tu, sebab ni saya dengan suami. Sampai saya berniaga brand sendiri, baju sendiri, brand sendiri apa semua. Saya join event food festival, saya buat kumpul buka kedai makan. Daripada jualan-jualan saya tu, saya buka kedai makan. Kan itu sebagai backup saya lah. Mana saya ada bisnes sendiri dengan suami. Dalam waktu sama saya bekerja dalam bidang ni. Kan saya menggunakan juga apa yang saya ada lah.
saya ada skill shipping untuk barang-barang Indonesia. Jadi kafe saya semua menggunakan konsep ala-ala Indonesia. Kan so barang-barang minuman punya flavor semua saya ambil daripada Indonesia. Teh botol teh botol. Saya tak guna teh botol. Okay. Saya tak guna teh botol. Langsung tak guna. Saya tahu tu je. Tak, ada lagi. Saya ada menggunakan flavor Indonesia tu sangat famous. Dia famous di bulan Ramadan. Flavor tu. So saya menggunakan tu sampai satu tahap saya rasa kita dah cuba macam tubuhkan satu company Siam Berhad. So bila masa tu masa bekerja dengan Mendirikan Tunggal, dia perniagaan dah start reaching. Dah start, dah memang berjalan. Memang sale pun mencunak-cunak juga. Tapi saya tak dapat apa lah. So kalau apa saja yang berlaku masa tu, beratus ribu ada? Sales? Lebih. Berjuta? Menggunakan nama saya. Boleh berlaku saya jumpa samalah untuk bahagian macam ni lah, untuk tag apa semua kan. Dia suruh saya buka Siam Berhad. Masa tu masa tu Mendirikan Tunggal nak upgrade kepada Siam Berhad. Jadi bila nak pergi Siam Berhad, saya memang dia kena masuk. Bila Siam Berhad ni dia besar tau. Betul. Dia besar, dia kena ada kat dalam tu. Masa tu kita dah buat share kat dalam tu partner. So kita still lagi partner juga lah, jadi partner lah. So dia masuk dalam nama dia. Dalam masuk kat dalam tu, dalam company tu, Siam Berhad tu. Sebab untuk HDN apa semualah kan. Tapi benda tu still lagi macam tak lancar. Saya still lagi di macam jadi macam pekerja dia. Okay, masa masuk tu apakah percentage? Percentage je, tapi tak dapat pun. Okay, tapi berapa? Dia 70, saya 30. Alright, 70-30. Okay. Dia penting. Sebab ni yang saya ingin kongsikan lah. Mungkin lah. So, bila kita start dengan mana-mana, orang yang buat partnership, saya hope that orang selalu bagi 50-50. Tapi saya nak bagi tahu bahawa 50-50 is not the right business model. Dia kena ada someone dominant lah pada buat keputusan kan. So bila just ramai bila nak berniaga macam ni 50-50. Dia must be 51-49 lah paling tidak pun. Dia mesti. Tapi ni 70-30 okey lah, dia besar. Tapi masalah kedua atas nama je lah. Atas nama je lah. Tak ada agreement lah. Tak ada agreement. Itu kesilapan saya. Tak ada agreement apa segala bagai sampai one day. Tapi atas kertas 70-30. Atas kertas 70 dia? 70 dia, 30 saya. Atas kertas lah. Itu atas kertas yang dia buat. Bukan ada proper punya, tak. Dia punya yang buat sendiri. Tapi realiti dia dapat 100%? 70% lah. Dalam dia agreement 70-30. Tapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku, kira masalah yang macam hutang-hutang semua tu dia tak ada tanggung. Bila sebelum ni masa buat pemilikan tunggal tu, kita tag tu semua tak dibayar. Bila yang boleh jadi isu, jadi benda tu makin menjadi isu bila saya dapat surat daripada HDN mengatakan saya ada tertunggak ni masa menggunakan nama pemilik tunggal. Masa menggunakan Siam Berhad kita dah buat tag, kita dah ada HDN. Jadi dia tak nak akui benda tu. Jadi saya tak boleh pergi luar negara tau. Saya disekat. Okay. Saya harap pengajaran kepada entrepreneur. Jangan rasa bila ada milikan tunggal boleh lari cukai. Tak boleh. Betul lah. So apa yang cuba saya fahamkan, partner ni nama kita tidak sebut lah ya. Kita namakan dia Mr. A lah ya. So Mr. A hanya nak bertanggungjawab pada cukai selepas Siam Berhad. Tak juga. Sekejap je, itu pun isu. Itu tak kena, ini tak kena, apa ni tak kena, sampai satu tahap. Tapi masih boleh bincang lah. Tapi sebelum itu langsung tak nak yang milikan tunggal tu dia lepaskan kepada dulu sepenuhnya. Walaupun realiti dia adalah bos lah. Yes, betul. Dia yang ambil untung 100% lah kan? Betul. So dia lepaskan. So dia tak nak ambil tahu, dia macam terus tak nak. Okay. So dah kena cukai. Dah kena cukai. So lembaga hasil dalam negeri, banyak-banyak lembaga yang paling kita risau. Lembaga hasil negeri. So lembaga hasil dalam negeri dah start hantar surat apa semua. Saya dah disekat. Tak boleh nak pergi ke luar negara kan. Jadi semua. Tapi saya masih lagi terus tega lagi. Sampai satu tahap saya rasa saya nak go dah. Sebab sampai bila dah jadi kacau bilau, bila dia buat pengiraan itu, pengiraan ini, sampaikan dia buat kiraan tu sampai dia cakap saya berhutang dengan dia. Berhutang dengan dia sampai saya kena bayar setiap bulan 20,000.
Oh, okey. Yang kes pemilikan tunggal tak settle lagi. HDN tu kan tak settle lagi. Sampai dah macam tu saya still bayar. Kenapa bayar? Saya pun tak tahu kenapa. So, Kenapa bayar tak untuk tahu sebulan, kenapa. untuk sebulan je lah. Setahun. Untuk setahun. Setahun. 20,000 kepada partner ini. Ya. Okay. Saya pun tak tahu kenapa Kena saya pukau. walaupun kita dah tahu mungkin saya tak tahu apa benda kalau sebab saya kenal dia ni seorang yang boleh bertindak yang luar jangkaan kita. Kalau saya tak bersiap sedia dengan apa saya punya planning tau. So bila dia dah macam tu, saya dapat sokongan daripada orang yang berada di keliling saya. Kau tak boleh dah, kau kena keluar. Selagi kau berpanjangan dengan dia, kau tak akan settle. Sebab dia akan, mungkin sekarang dia boleh ikut cakap engkau, tapi next kau akan patah balik kat tempat asal dia. Jadi kita nekat, saya terus putuskan, terus keluar. Bila saya keluar, kita akan separate tau. Sebab ada customer mungkin akan ikut saya, ada customer yang tak nak ikut saya. Jadi saya nekat je. Saya ambil sedikit detail supaya viewers dekat luar sana tak berapa confused. So bila Nurul dah decided untuk buka Senyum Berhad, alright. So business tu berjalan berapa lama? 2016 7 tahun. So masa 7 tahun itu memang struggle lah dalam 7 tahun itu. Sangat struggle. So masa 3 struggle. So dalam 7 tahun tu walaupun ada masalah tapi bisa diteruskan juga. Ya. Bisa diteruskan. Bisa diteruskan walaupun tahu ada masalah lah. Ya, betul. Alright. Sebab saya tahu orang confused nanti takkan. So masa dah pindah, walaupun dah tukar pendidikan tunggal, dapat surat daripada HDN tu berapa tahun selepas itulah kan? Betul. Okay. Tapi masa dah dapat surat, masih teruskan berniaga dengan dia? Masih terus. Berapa lama bila dah dapat surat itu baru betul-betul decided nak off dengan partner? Lama juga. Kira saya dah dapat surat tu tahun dah 5 tahun. Hampir 5 tahun baru saya decide untuk keluar. So 5 tahun struggle sebelum buat keputusan. Ya. Macam mana keputusan tu akhirnya dapat dibuat? Saya pun sebenarnya tak tahu nak cakap kata macam mana benda tu boleh. Mungkin dah jalan Allah bagi kat saya kot. Itu je. Sebab saya nak kata, orang kata kenapa tak start pada dulu lagi. Saya pun tak tahu. Dia punya semangat tu, dia punya aura diri sendiri tu nak dapatkan betul-betul saya confident tu, nak percaya pada tauhid yang kena percaya. Jangan takut. Apa yang saya takut, saya hilang customer. Sedangkan 17 tahun saya berkecimpung dalam ni, saya yang handle. Saya yang buat. Kenapa saya perlu takut sebenarnya? Kan? Cuma apa yang perlu kita risaukan, saya tahu. Benda apa yang akan dirisaukan adalah saingan dari segi harga. Dari segi harga tu memang saya tahu dia akan buang harga. Macam tu. Tapi saya percaya pada rezeki Allah bagi kat saya. Percaya je. Percaya, redha tu memang penting. So bila saya dah buat tu, saya percaya, saya buat, saya planning dalam masa tak sampai 1 bulan pun. Benda tu menjadi dengan cantik sekali. Saya percaya sebab bila kita fikir jalan yang betul, sebab kita dah minta kan, kita dah minta jalan yang terbaik kan. Cuma keberanian diri tu untuk buat tu tak. Sampai saya pun cakap dengan mak saya, ayah saya pun kata, kau kena keluar. Dengan kawan, kau kena keluar. Suami saya bantu dah dalam tempoh beberapa tahun ni dia bantu sebab kita dah partner sebelum ni, tapi suami saya tak masukkan lagi kat dalam tu sebab nak keluarkan dia. Untuk proses keluarkan dia. Belum lagi. Jadi bila dah nekat tu memang saya tak pandang kiri kanan dah. Saya terus di jalan. Tapi tak susah pun sebenarnya. Bila kita dah percaya pada redha, kita dah percaya pada Allah yang aturkan rezeki, memang mudah benda tu. Tapi pada awalnya partner ini dipilih ataupun kita decided sebab nombor satu dia control market belah sana. Betul. Okay? Dia control market belah sana, kita pergi belah. So dalam partnership semua orang ada strength masing-masing. Ya, betul. Tapi klien daripada kita. Tapi lepas dah pergi lama, kenapa tak keluar walaupun dihimpit dengan teruk sejak 5 tahun? Sebab ada rasa takut ini. Takut sebab apa tahu? Okay, saya cerita satu lagi benda yang saya takut. Saya tak ada confident di side sana, Indonesia. Supporting. Kalau dekat sini tak ada masalah, saya handle semua. Tapi di sana orang yang saya percaya yang perlu berada di sana untuk support, untuk deal tu tak ada. Sebab saya perlu cari orang yang saya trust. Untuk jaga barang saya.
Betul, but I think this is Ah. it's a fair punya fear lah, I guess. Betul tak? Ramai orang kadang-kadang yang mungkin saya kata tak faham. Tapi kerana when people are not in the situation, dia tak faham fear kita ni. Dia kata keluar tapi dia tak tahu. Because I think masa tu kenapa 5 tahun I think it's fair sebab you takut kalau you keluar, you hilang klien. You hilang klien, sebelah sana mungkin shipment kena tipu. Ya, betul. Because untuk receive barang itu penting. Untuk receive barang, untuk dapatkan, kalau sini forwarding, sana forwarder. Untuk declarekan kontainer kita, orang siapa, saya tak ada jalan kat situ. Memang tak ada jalan. Sebab saya tak kenal yang macam tu. Tapi kalau supplier saya kenal lah. Tapi dia different. Untuk bahagian shipment, different pula untuk bahagian supplier. Untuk deal barang, tu different. Tapi itulah, percaya pada rezeki Allah. Bila kita niat dalam hati kita, kita nak jalan yang betul. Kita nak keluar pada benda yang tak orang kata tak pas, bahasa Indonesia lagi, yang tak pas, kan. Jadi kita nekat, Allah mudahkan, saya dapat partner yang bagus, saya dapat forwarding yang saya rasa forwarding tu memang tak disangka. Saya dapat owner untuk bagi saya rental gudang tu yang bagi, sebab sana ni proses dia, kalau kita beli rumah kat sini, sewa rumah, tu plus one kan. Kalau belah sana 1 year. Dia betul-betul nak secure. Kalau tak ada modal tak boleh lah. 1 year atau 2 years. Kita kena bayar rental. Ini untuk kalau kita foreigner? Bukan. Kalau local pun? Local pun. Jadi itu kan memerlukan kos. Kita pun nak bertapak, kita memerlukan kos yang tinggi. Jadi untuk kita percaya benda tu macam mana. Tapi Alhamdulillah, saya dapat jalan yang mudah lah. Allah bagi saya jalan yang mudah. Saya jumpa benda tu dengan senang. Mudah sangat. So benda tu berjalan lancar. Saya mohon sekali ikutkan masa starting tu 2, 3, 4 biji kontainer pun tak apa. Tapi Alhamdulillah Allah bagi saya berganda-ganda kontainer. Alhamdulillah. Untuk shipment yang pertama. Okay. I guess saya sikitlah rumuskan di sini kepada semua. Tuan-tuan, benda yakin ini ataupun nak dapat keyakinan ni, benda yang paling suka lah kot. Ya, betul. Alright, dalam apa-apa kita buat, dia uncertainty. Benda yang tak yakin. Ragu-ragu. Kalau aku keluar ni, dapat ke klien? Keluar ni, ada ke kontainer? Boleh ke? Macam ragu-ragu ni menyebabkan ramai orang halfway through lah kan. Macam dah sanggup 5 tahun, tak buat. So kan, unless kita dah start yakin, senang. Dia memudahkan. Bila kita yakin, memang mudah sangat. Sangat mudah. Dia memang mudah. Yes. Kita tak tersekat dengan orang di sana. Yang sebelum ni jadi partner kita kan. So now ini yang cabaran yang tak ada cabaran. Banyak lagi cabaran sebenarnya. So cabaran satu. Kita pergi ke cabaran yang kedua. PKP. Kenapa cabaran pertama tu? Cabaran pertama bisnes, Nurul punya cabaran pertama dapat dalam kertas owner reality pekerja. Itu cabaran pertama. Lepas tu dah jadi partner, tapi partner yang unfair partner, right? Yang hanya untung sama rata, rugi sendiri. Bila untung dia ambil 70-30, tapi dia punya bila tax you 100%. That is not fair lah kan? Dia kiraan yang salah. Cabaran yang ketiga, Nurul bekerja dengan syarikat besar. Bawa produk, saya pun tahu tapi saya tak boleh sebut di sini. Big brand from Indonesia come to Malaysia, right? Big brand. Akhirnya mereka masuk, dah pandai, tinggalkan. Sebab tak ada kontrak, tak ada yang mengikat. Itu cabaran ketiga lah. Ni cabaran banyak ni tuan-tuan. Let's go. PKP. PKP memang sebab apa tahu, orang tak berani nak berbelanja sebab stok yang ada dekat dia orang tu banyak. Jadi dia orang tak boleh nak belanja, dia tak boleh ambil stok. Bila tak boleh ambil stok, memang efek tak boleh masuk barang lah. Orang tak boleh belanja, kontainer kita slow lah. Lepas tu bila dah ada barang pun masuk, problem dekat kita dari segi transportation. Ada area yang boleh jalan. Betul. Ada area yang tak boleh jalan. Ada customer kena COVID. Dah tak boleh nak hantar. Jadi macam kita contohnya satu lori, kita boleh muat 15 entry. So 15 entry tu ada banyak point. So kalau sebelum ni kita boleh hantar 10 point, tiba-tiba kena hantar 2 point. Macam mana dengan lagi 7-8 point? Sebab apa? Ada yang kena COVID lah. Ada yang tak boleh masuk area tu, dipalang lah. Jadi costing transport tu cost. Kita cuba fahami dulu. Sebelum PKP, average berapa kontainer masuk? Sebelum 20, PKP? 25. 20 ke 25 kontainer sehari. Sebulan. 25 sebulan. Okay, 20 ke 25. Masa PKP?
3, 2. Sebulan. Dan dia berlarutan untuk setahun? Dia berlarutan. Berlarutan setahun berlarutan setahun. So itu ada satu jalan yang memang saya memang tak nak buat lah benda tu. Tapi terpaksa. Jadi terpaksa kita buat lah. Saya terpaksa buat loan. Business loan. Memang kalau ikutkan income yang kita dapat, memang saya nak buat business loan, kita nak buat loan apa pun boleh. Tapi kesilapan juga, banyak kesilapan sebenarnya. Bila kita dah bisnes ni, kita ni orang kata kena ada aset apa semua kan. Contohnya macam beli untuk tahu kita punya bisnes, saya buat business loan. Saya tak boleh nak buat. Sebab apa? Saya tak ada komitmen. Saya ada komitmen rumah satu je. Kan. Ada rumah satu lagi pun saya beli under someone, parent saya lah. Beli rumah tu pun cash. Kan. Jadi saya beli kereta pun sama bayar. Tak ada ambil kereta beli sendiri. Saya tak nak loan banyak-banyak. Saya tak nak apa semua. Saya kata saya nak ada rumah satu je. Saya tak nak. Setengah orang mungkin boleh beli property. Masing-masing ada hak masing-masing. Betul. Saya punya style, saya punya kehidupan, planning saya tak macam tu. Kan. Cukup orang kata apa yang ada untuk kehidupan saya, saya dapat lepas komitmen apa semua lah kan. Jadi bila dah berlaku yang pasal loan tu tak boleh, saya cakap dengan saya punya kawan, saya kena beli satu benda yang boleh buat ada komitmen. Dalam tempoh 6 bulan tu dah kena. Jadi saya submit. Saya submit terus, memang terus keluar. Bukan tak boleh, boleh kan. Saya tengok income kan. Walaupun dalam masa dah PKP, tapi diorang kan tengok kita punya income sebelum ni kan. Jadi 6 bulan tu kita kena bagi cantik kita punya apa semua. Lepas tu terus saya dapat buat business loan. Dengan angka yang besar jugalah untuk settlekan pajak, pajak Indonesia lagi. SLN punya yang tertunggak, yang antara pemilik tunggal tu, yang dia tak nak settlekan partner tu. Lepas tu dalam keadaan hutang untuk cover COVID kan, banyak costing yang kita kena keluarkan, costing transportation apa semua. Terpaksa saya buat loan lah. Berhutang lah. Benda yang kita takut tak nak, terpaksa. Untuk meneruskan bisnes. Berapa lama recover selepas PKP? Lepas COVID lah yang perintah kawalan pergerakan. 2 tahun lah. So 22 tu dah mula recover lah. Dah mula ada orang kata naiklah peningkatan apa semua, naik sale apa semua. Masa mula-mula start sendiri tu bila? Dah keluar ada partner? Tahun 2000 apa? Saya pun dah lupa dah. 2023. Tahun lepas. Tahun lepas. Dia betul 100%. Dah keluar share tahun 2022 lah. 2022 tu daripada main tarik tali tak nak keluar. 2022 ke 2021? 2021. So masa COVID adalah bersama dengan partner lah? Masa COVID masih dengan partner. Masih dengan partner lagi. Dia dah mula dah lupa-lupa juga sebab dah lama sangat kan. Sebab dia dah buang benda yang keruh-keruh ni dah buang lah. Nak yang manis-manis je. Dulu kita berhenti sebentar untuk segmen kedua dan kita kembali untuk segmen yang ketiga. Alright, kita kembali ke segmen ketiga, segmen terakhir. Kita dah tengok macam, kita dah tahu apa Nurul buat. Kita dah tengok apa obstacle, rintangan, cabaran. So sekarang kita nak tengok lah kan. Kita nak kongsi juga sebab tak nak lah nanti semua orang nak berniaga dia fobia lah kan. Tapi macam mana berniaga. So how's your turning point? Macam mana tiba-tiba kembali selepas semua dugaan ini? Macam mana boleh bangkit balik lah kan. Selepas saya tahun 2020 saya pergi umrah kan. Saya pergi umrah, memang kat sana tu kita minta supaya Allah tu bagi jalan, sebab kita dah rasa macam tak okey tau. Terasa macam kita tak tenang tau dengan yang kat sana tu kan, belah-belah sana lah. Terasa, tapi kita tak boleh nak keluar. Kenapa tak boleh nak keluar? Tak tahulah kenapa. Saya pun tak tahu kenapa tak boleh nak keluar. Kan? Tapi kita minta, kira kalau kita minta lah dengan dia kan, supaya so bila balik tu dugaan tu lagi bertimpa sebenarnya. Tapi bertimpa yang buka yang saya ni buka mata. Start pada tu kita lalui benda tu, dugaan datang tu kita pak sampai satu mata saya sendiri tegas dengan pihak sana. Kita cuba nak keluar kan, bila kita dah potong ataupun cut apa yang dia minta
Kan dia sebab dia minta lagi. Saya berhutang dengan dia lah apalah kan. Saya minta kad. Bila saya dah macam tu, dia sebenarnya cari ejen lain tau. Dia cari partner lain. Tapi semua partner tak nak buat. Sebab orang kenal dia macam mana. Kan. And then saya nekat, saya nak rebranding baru, buat balik benda tu baru, saya keluar. Saya putuskan terus. So balik pada umrah? Pada umrah makan 1 year jugalah. Okay. Hampir 1 year lah untuk saya buat keputusan. Nak betul-betul keluar, bukannya kita dah sendiri. Kita dah sendiri tapi kita tak dianggap sendiri. Kita dikontrol oleh dia di pihak sana. So sekarang saya kena keluar, tak ada urusan langsung dengan di sana. Saya kena wujudkan tempat baru di sana. Apa nama tu panggil tu? Ekspedisi sendiri. Ekspedisi sendiri di sana. Jadi kita minta Allah mudahkanlah. Kita pendekkan Allah mudahkan. Saya dapat benda tu, jalani benda tu. Saya dapat ekspedisi tempat, orang yang percaya, folder percaya, semua orang yang untuk di sana tu, tim di sana. Tim di sana tu saya dapat, Allah bagi saya mudah sangat. Saya percaya, maknanya saya keluar dan tanpa takut. Sebab saya pun takut tak ada customer, takut saya hilang customer kan. Tapi saya percaya pada tauhid Allah lah. Memang Allah dah bagi jalan betul-betul yang terbaik dekat saya, Allah mudahkan. Saya bangkit. Saya bangkit, Alhamdulillah. Saya tak minta banyak pun kontainer kan. Dalam hati lah kita sebut kan. Dalam hati kan, tapi Allah bagi saya berkali ganda. So kita 2023 selepas keluar daripada dah pergi 100%. So antara kejayaan yang boleh dikongsi, pertama ada ekstradasi sendiri. Ya, betul. Lembaga hasil dalam negeri sangkut lagi dah? Alhamdulillah dah lepas. Dah lepas. Semua hutang selesai. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan viewers, hutang 6 digit betul? Ya, betul. Hutang 6 digit semua selesai. Yang keempat, sales. Boleh kongsi berapa sales lepas rebranding? Alhamdulillah, sale meningkat. Tak payah sebut lah mau dia kan. Tapi 7 digit ke 8 digit? 7 digit, alright. Sales 7 digit sales, alright. So kira Alhamdulillah benda tu lancar, semakin pulih. Harap benda tu berterusan lah kan. Rezeki tu berpanjangan kan. So bila dah rebranding baru, saya jalan sendiri, fikir sendiri. Dah tak perlu nak fikir di sana macam mana, kita buat keputusan sendiri. So kira pengajaran saya sebelum ni tak banyak buat keputusan, takut. Tapi bagi saya, kita percaya, kita kena redha dengan apa yang berlaku. Jangan terlampau takut untuk melepaskan. Saya ni takut melepaskan. Takut untuk melepaskan, jangan takut. Sebab kita percaya yang bagi rezeki tu dia. Dia yang bagi rezeki. Banyak sikit dia. Yang bagi dugaan ni pun dia. Betul. Yang menggerakkan hati dia pun dia. So macam saya ni sebenarnya, kenapa dia baru sekarang nak sedar? Dia nak bagi saya rempuh dugaan tu. Saya boleh handle ke tak boleh handle? Kadang-kadang bila saya duduk sendiri, dugaan tu kalau orang tengok saya simple je. Orang tak tahu besar dugaan tu. Besar. Orang tak kata saya susah, orang tak tahu saya susah. Saya tak ada duit, orang tak tahu saya tak ada duit. Betul orang kata, kalau Islam kata T20 boleh pergi B40. Saya pernah berlaku benda tu. Daripada T20 kan, dia tiba duit tinggal B40. Mungkin B40 pun ada lagi duit. Pernah benda tu berlaku. Tapi saya satu je, redha dengan apa yang berlaku. Dan rezeki yang saya rasa, salah satunya yang saya rasa macam membackup saya jugalah kan. Walaupun tak ada, tiba-tiba ada je. Saya tak pernah culas bagi kepada kedua ibu bapa saya lah. Kan, walaupun saya tak ada ni, kadang-kadang mama tinggal ni, orang kata tak ada, tinggal betul tak ada ni, tapi saya tetap bagi ke ibu bapa saya. Berkat tu lah mungkin ya. Saya rasa berkat tu pun salah satu berkat yang orang kata, sebab ialah family, mak ayah saya tahu kesusahan saya, apa yang berlaku, sentiasa kita bagi tahu kan. Tapi setiap kali bila berlaku saya susah, saya sulit, saya akan call mak saya akan cakap, dia kata Umi doakan semoga kau ada pemudahkan apa semua kan. Kata masalah sulit saya dengan partner pun Umi saya tahu. So Umi saya akan sentiasa mendoakan. Jadi saya rasa benda tu macam supporting daripada adik-adik saya kan. Adik-adik saya perempuan, saya memang diorang tahu kesusahan saya, dia tahu. Dia pun tahu kakak dia macam mana. Sebab saya sendiri macam selain tu, saya selalu orang kata kalau adik saya suruh saya buat pertubuhan NGO untuk hospital. Sebab kalau ada program kat hospital, saya selalu bagi sumbangan. Bukanlah ini antara adik saya, dia kerja hospital. Dia tahu kesusahan saya. Walaupun dia tak ada, dia kata, Kak, orang nak minta sponsor ni. Kau boleh tak? Saya tak pernah kata tak ada. Walaupun kata, banyak lagi komitmen aku nak settle ni. Tak apa, saya bagi.
untuk anak-anak AIDS kan, untuk HIV kan, untuk penyusuan baby apa semua kan. Saya bagi je setakat mana yang kita mampu. Jadi bagi saya doa-doa adik-adik saya, kawan-kawan saya, ibu bapa saya, dalam keadaan saya susah tu saya tak pernah culas benda tu. Betul Saya buat tak? je. Tapi Tuhan pun janji Tuhan. Kalau kita derma, Ah, tidak akan jatuh miskin lah. Ya, betul. Orang kata susah macam mana pun, benda tu cover. Tapi saya tertarik dengan komen tadi, kita kena belajar melepaskan lah. Ya, I guess that is one of the, betul sangat. I guess that Kena belajar melepaskan. saya pun I guess that is one of the thing yang semua business person Macam kena kalau faham. perkahwinan lah kan. Yeah. Kalau dah teruk sangat perkahwinan tu, jangan takut, lepaskan je. Gitu. Yeah. Cari yang Okay. baru. Mana tahu yang baru tu lebih baik. Begitulah. Betul. Melepas I think it's a good point, kepada entrepreneur yang kat luar sana, maybe it's easy for us to kita nak cari partner untuk start business, tapi janganlah kita stuck. So kalau kita rasa it's not good, kita keluar lah. Betul. Kita keluar. Tapi kita try lah. Kita cari new partner. Yeah, Macam saya dapat new partner, husband saya sendiri. Sebenarnya orang kata bila partner dengan suami ni sangat susah kan. Tapi saya alhamdulillah. Saya partner dengan husband, benda tu berlaku time PKP. So far okay. Alhamdulillah. Okay. Okay. Saya mungkin macam, tapi saya nak balik kepada core. Kenapa Nurul suka berniaga? Kenapa saya suka berniaga? Jiwa saya kot. Saya memang apa benda saya suka buat sendiri. Contohlah kan, sesuatu benda tu kau boleh saya nak buat sendiri semua. Contohnya saya suka masak. Orang kata tempah je lah, buat apa penat-penat nak masak. Tak. Saya nak buat. Tapi macam bakery, saya kurang expert dengan bakery. Tapi kalau saya belajar, saya betul-betul buat. Saya boleh buat. Saya yakin saya boleh buat. Tapi saya tak nak. Sebab saya rasa macam saya memenatkan diri saya sendiri. Masak nak, buat kuih nak kan. Bagilah rezeki tu kat orang lain. Share-share lah rezeki. Kan, dah mampu tu bagi je lah rezeki tu dekat orang. Kan. So saya ada selected kuih saya sendiri. Siapa kan. Memang setiap minggu kalau bulan puasa, memang muka saya je lah. Dengan select orang kata pembuat kuih tu, muka saya setiap minggu tempah kuih dengan dia. Kenapa saya tanya kenapa minat berniaga? Mungkinlah saya harap bukan sisi. You can just decided to quit lah. Dah berkahwin, berumah tangga, biarlah suami buat, betul tak? Boleh can just give up, right? Betul? Tapi kenapa decided untuk teruskan juga? Itu antara benda yang bagus lah. Treat sebagai seorang usahawan yang perlu ada lah. Sebab wanita ni bukan saya nak kata it's not a sexist comment lah kan. Tapi jawapan yang paling mudah lah, kalau tak jadi saya resign masak kat rumah lah kan. Tapi you walaupun berintangan, you tak stop and you keep on ingin terus berniaga lah. Betul. Saya memang kira apa, jiwa suka, memang tak tahulah, memang dah jiwa lah kot. Nak kata tu saya pun tak nak cakap. Memang daripada dulu saya, daripada sekolah pun saya suka berniaga, buat kad, apa semua. Memang tak tahulah jiwa saya. Daripada dulu sekolah dulu, orang suruh buat kad guna potpori kan, melekat dekat tu. Saya jual. Tulis ayat kursi, guna tangan. So apa barang boleh tukar jadi wang? Barang jadi wang. Tapi kadang-kadang tak jadi wang, free je. Ada juga macam tu. Kadang bila berniaga-berniaga ni tiba susah sangat orang ni, minta kurang, ambil je lah free. Macam jual baju pre-love. Saya banyak baju, saya jual pre-love. Saya jual, lepas tu saya dah give up, ambil je lah free. Suka berniaga. Tapi saya jenis tak tekan harga tu satu. Saya orang kata kalau nak fikirkan keuntungan, saya boleh je ambil keuntungan tinggi. Tapi saya lebih kepada kadang saya suka berniaga, cukup saya punya komitmen, keuntungan saya, sebab saya tak kejar lebih tinggi pun, macam perlukan property, perlukan hartanah, saya tak kejar. Mungkin orang lain, saya lain. Saya punya pemikiran saya lain. Kalau orang kata belilah property, boleh je nak beli ke apa semua, memang boleh. Tapi kita tak tahu jangka masa panjang life kita tu macam mana. Hutang nak kena tanggung. Ini saya lah, orang lain mungkin property, mungkin skill dia senang jual property. Dia buat, dia ada luck. Saya tak ada luck. Contoh saya jual baju pre-love kan. Saya beli pre-love, jual baju pre-love. 2, 3, 10 orang dia beli. Lepas tu macam susah je. Padahal saya jual murah dah tu. Alali free, luck pula. Betul. Mana lagi? Nurul, sekiranya
ada penonton di luar sana yang bekerja tapi nak mula berniaga tapi takut. Orang yang ada cita-cita nak jadi usahawan tapi takut. Mungkin wanita di luar sana, mungkin suri rumah di luar sana nak berniaga tapi tak tahu nak start macam mana, ataupun tak tahu patut ke, ada uncertainty, rasa yang tak yakin, rasa was-was. Sebagai seorang usahawan, saya rasa dah berjaya. Apakah nasihat Nurul kepada orang yang ingin berniaga? Okey, pada orang yang kat di luar sana lah, macam contohnya suri rumah kan, sekarang ni memang kos kita, ekonomi kita kan memang sekarang banyak peluang tau, peluang dari segi media sosial, TikTok, mana yang rasa memang dia boleh go, dia sebenarnya skill tau. Kalau dia berminat, jangan takut sebab sekarang ni lubuk-lubuk tempat-tempat supplier semua dah borongkan harga dengan harga yang murah, dengan kuantiti yang bawah daripada sepatutnya. So jangan takut, mulakan dengan kuantiti yang sikit pun tak apa. Tak ada masalah. 5 pieces, 10 pieces, 20 pieces, lepas itu dah boleh order. Jangan takut. Sebab sekarang ni kita punya macam dulu, kita tak banyak platform tau. Media sosial apa semua tak banyak. Sekarang ni dah banyak. So kena nekat. Jangan takut untuk berniaga. Teruskan sebab Allah tu dia tengok kerja kita. Kalau kita ikhlas untuk jalan benda tu, Allah akan bantu. Awak tak bagi banyak, awak bagi sikit. Atas tengok setakat mana kau boleh. Mungkin kalau kau awak bagi lebih, kalau kau tak ni awak bagi kau sikit. Tapi jangan takut, teruskan berniaga. Cari apa tu ejen-ejen seperti saya. Nak berniaga apa? Semua boleh. Boleh contact saya untuk dapatkan servis untuk barang lubuk Indonesia. Nanti tuan-tuan prescription ada di bawah lah ya. Indonesia cari. Nak berniaga apa? Souvenir sekarang ni. Macam saya, kalau nak berniaga semua saya berniaga. Tapi itu bukan platform saya, bukan skill saya. Saya adalah bantu untuk orang masuk barang daripada Indonesia ke sini. Nak berniaga apa? Cari saya. Jangan takut. Saya tak garang. Jangan. Saya bukan orang yang orang rasa takut. Dengan saya boleh borak santai je. Boleh cari saya. Tak ada masalah. Nak berniaga apa, saya bantu. Semua benda boleh bincang lah ya. Boleh bincang, tak ada masalah. Tapi kita nak galakkan usahawan dan yang terutamanya nak cuba bawa barang daripada Indonesia ke Malaysia. Betul. Nak start dengan modal yang kecil. Modal yang kecil. Produk yang kecil. Produk yang kecil. Betul. Dalam kuantiti yang kecil tak ada masalah. Saya punya minimum charge untuk satu kata kecil 1.5 je. Okay. Dan yang paling penting, untuk capai ataupun nak kenal supplier yang boleh dipercayai di Indonesia. Ya, betul. Kita kena bawa. InsyaAllah percaya pada saya. Sebab benda ni untuk berniaga, benda ni sebab ramai yang berniaga banyak sangat ditipu dan sebagainya. Tapi kadang-kadang jangan terlalu dengar cakap orang, let's just start. Jangan terlampau mudah. Satu lagi saya pesan, kalau nak beli, saya banyak dapat customer-customer yang dah pernah kena tipu, baru jumpa cari saya. Furniture lah, so far selalunya furniture. Pernah satu customer saya tu, dia ambil satu rumah. Dia buat renovation rumah dia dekat Sendayan tak silap. Satu rumah dia habis berpuluh ribu, rasa dekat 80,000. Dia beli perabot, alih-alih kena tipu. Saya ada selected supplier untuk buat perabot. Carilah saya. Boleh. Satu rumah boleh, tak ada masalah. Nak apa boleh, saya boleh. Walaupun saya tak kenal dengan supplier tu, tapi itu adalah selected, memang kita biasa dia masuk dengan kita yang menggunakan customer. Saya tak kenal 100% supplier, tapi kita boleh tahu supplier tu mana yang selalu masuk dengan kita. So bila dia masuk dengan kita selalu, bermakna dia adalah satu orang kata supplier yang okey lah. Bukan tak okey kan. Spare part ke, saya boleh. Alright, menarik. Tonton pada podcast yang akan datang, kalau kita ada feature baru, dia datang daripada Indonesia. Boleh. Alright, ini soalan terakhir yang kita tanya kepada semua guest sebelum kita tutup. Sekiranya kita ada time machine dan kita boleh patah balik dan Nurul jumpa Nurul yang muda. Nurul 20 years old Nurul. Apakah nasihat yang Nurul akan beri kepada Nurul yang muda itu? Apa ya? Kalau sebelum sekarang lah. Maksudnya Nurul boleh patah balik dan jumpa Nurul ketika umur 20 tahun. Apakah nasihat yang Nurul akan bagi tahu kepada Nurul sendiri? Kepada Nurul sendiri, jangan mudah percaya orang lah. Kan? Jangan bila kita berdepan dengan orang ni, jangan mudah percaya. Tapi kadang-kadang susah juga nak cakap. Gerak hati tu dia yang tentukan. Saya terlampau fikir macam tu tau. Jadi kita ni yang kadang ada ayat yang supaya kita tak bolak-balik hati kita tau. Bila kita nak buat satu benda tu, biar kita dapat gertak hati tu,
betul. Insting tu betul. Sebab kadang insting tu daripada dia juga. Tak betul, betul tak? Tapi kita minta lah doa supaya insting kita tu betul. Betul tak? Betul, Kan? betul. Supaya apa yang kita buat tu betul. Okay, contohnya macam aku nak partner dengan orang ni. Minta Allah bagi tu dia ni betul. So kau kena ada jalan betul dengan dia. Kan buat surat apa semua penyanyian. Sebab macam saya ni, saya culas dekat situ. Saya terlampau mudah. Nurul bisa tak buat? Ya bisa. Nurul bisa. Bisa aja, semua bisa. Tak pernah ada surat apa semua. Patut orang ajak buat benda ni, saya buat. Saya tak pernah kata tidak. So bila kalau saya diberi kesempatan untuk kembali yang lama, saya akan berada di sekarang. Saya akan nak diri saya yang tegas sekarang. Kan. So learn to say no. Yes. So macam tu. Terima kasih Nurul. Sama. Terima kasih kerana menjadi tetamu kita hari ini. Kita tuan-tuan kita doakan untuk terus maju dan berjaya. InsyaAllah. Mai tahu lepas ni Aizul boleh jadi orang kata peniaga lubuk kat Indonesia lagi hebat kan. Buat konten kat sana ke kan. Manalah tahu kan. Saya pernah buat beberapa kali program CPR bersama dengan pelajar-pelajar Indonesia. Nanti kita akan keluarkan nanti. Boleh Pak, boleh. Tuan-tuan, semoga perkongsian hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Seperti biasa, kita yakin dan percaya setiap orang ada kisah mereka sendiri dan semoga kisah ini memberi inspirasi kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.